you so much pada Ustaz Man untuk sediakan link untuk kita malam ni. Dia apa, Ustaz kata the floor is mine. Saya baru tahu ni. Okay, jadi nervous pula. Sebelum kita mulakan kita punya sesi malam ni, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Okay, so saya nak berkongsi cerita kan, pengalaman je. Okay, masih slide yang minggu lepas. So siapa bersama kami, bersama saya minggu lepas, may klik may type 7. Nak tengok chat ni. Right. Oh, Kak Aida ada. Akak ada. Akak siapa kak? Waalaikumsalam. Kak Ida Burhan. Ya. Yeah. So Ustaz Man, Alhamdulillah. Okay, so thank you so much pada yang join malam ni. Kita punya sesi sekejap sahaja, tak lama, dan saya membuka sesi ni untuk two-way communication. So kalau ada sebarang kemusykilan dan pertanyaan, boleh terus tanya. Kalau saya maksudnya dalam kapasiti saya untuk menjawab, saya akan terus jawab. Tapi kalau contoh kalau saya tak mampu nak jawab pada sesi yang ni, kita simpan jawapan pada sesi yang akan datang. Macam tu boleh? So tanpa melengahkan masa, Okay Kak Aida. Kita mulakan Okay, pada yang baru, ada juga yang baru kan, so nak kena tahu jugalah sikit sedikit saya punya background. Saya cerita brief sahaja, sekejap je, tak panjang-panjang. Ada yang kenal kan, ada yang kenal sangat, ada yang ada yang baru kenal, ada yang belum kenal. Okay, so nama saya Haryati Herman. Okay, berusia 40 tahun ini, insyaAllah, Alhamdulillah. Telah pun bersama Herbalife sejak 13 tahun yang lalu. Dah 13 tahun bersama Herbalife, Alhamdulillah. So nutrisi seimbang bulan puasa, cantik bergaya di hari raya, kekal bertenaga sepanjang masa. Tu kita punya tagline, moto kita untuk Herbalife lah. So saya percaya kat sini semua dah minum shake. Boleh type dekat ruangan chat, ini adalah kali keberapa anda bersahur dan Ramadan yang keberapa dengan shake Herbalife. Share. Ada yang first time tak join? Kalau first time pun boleh tulis dekat chat. Kita nak acknowledge orang yang first time. Okay, Mai tahun ke-8. Wow. Lama juga Akak 5 tahun, Zoom 4 tahun, Ilda 4 tahun. Alhamdulillah. Wow. Amazing kan? So saya dah 13 tahun. Alhamdulillah. Tahun yang ke-13. Memang first time dengan Sheikh. Terus dah tak pandang yang lain lah. Tak boleh dah. Nasi pun tak laku. Nasi pun tak laku dah. Kalau dulu kita rasa kalau tak makan nasi sahur tu nanti jadi tak bertenaga kan. Jadi boleh lepak apa semua. Tapi pada yang dah faham dan dah tahu apa Sheikh tu buat kat diri dia, mesti dia dah tak nak tukar dah. Macam tu. Okay. So izinkan saya mulakan suspend juga ni. ada yang lama juga dari saya ya. Ada tak? Ada yang okay, so saya sebelum Herbalife tak ada masalah berat badan. Saya bukan datang dalam Herbalife ni kerana masalah berat badan. Saya tak gemuk, saya memang slim. Saya sangat jaga makan, saya sangat takut gemuk.
sebelum daripada sekolah. Jadi saya semenjak dari sekolah tu saya sangat jaga makanan dan pemakanan, dan selama itulah saya lebih jaga berbanding bila saya dah jumpa Sheikh Herbalife. So bila jumpa Herbalife, it's a dream come true untuk saya, sebab sebelum tu saya duk cari apa benda yang saya boleh makan but at the same time saya boleh kekalkan berat badan dan saya boleh enjoy makan, saya boleh stay kurus. Ingat kan macam benda tu macam angan-angan je, rupanya tak sangka, Masya Allah, memang benda tu wujud, kan, wujud. So ada dalam Herbalife. So lepas Herbalife saya jumpa husband, and then kita orang kahwin, dikurniakan 3 orang anak, 4 kali mengandung, 3 kali bersalin, 2 kali bersalin caesar, 1 kali bersalin normal, satu kali lagi keguguran, dan pregnancy loss 10 kilo untuk setiap kelahiran tu lah. So this is my background. Saya budak engineering tapi tak pernah apply saya punya itulah engineer punya course lah. Tapi saya jadi engineer badan orang, macam tu. So banyak benda lah buat before that, and then this is my first awal-awal dululah, 13 tahun dulu. Inilah dia ceritanya. Saya sangat skeptikal dengan MLM. Start minum Herbalife pada Oktober, and then masa tu dapat peluang ada kenderaan tanpa tanpa kerja, tanpa gaji, tanpa apa-apa. Tu cerita tu panjang, kita pendekkan. Tapi keluar kereta tu dengan berbekalkan saya belum register sebagai supervisor pun. Saya dapat kereta, and then baru saya buat, saya kiranya saya jadi supervisor pada bulan 12, so buat Herbalife. Macam gitu. So ni masa dululah saya bermula dengan kelab, and then kita terus pada kita punya cerita. So macam hari tu, kalau yang dah dengar, so this is a revision for you. Tapi yang first time dengar, so puasa ni ialah satu keajaiban yang Allah turunkan dari langit, betul kan? So tidak terjangkau dengan pemikiran kita sebenarnya apa hikmah puasa tu. Memang Allah bagi kita banyak promosi kat Herbalife kan. So sebenarnya bulan Ramadan ni pun adalah bulan promosi untuk kita umat Islam kan. Dan juga amazingnya puasa ni, sekarang pun ramai orang yang bukan Islam pun dah mengamalkan puasa, betul tak? 6 juta penduduk Amerika berpuasa dengan berbagai tujuan. Dan juga kita tahu puasa InsyaAllah jadi sihat. Macam mana? Kenapa boleh puasa boleh jadi sihat kan? Perut kita ni sebenarnya rumah segala penyakit. So puasa ni lah adalah raja segala ubat. Dan badan kita ni 330 bilion sel diperbaharui setiap hari. Okey, dia bersamaan dengan 1%. 330 bilion ni 1% je daripada keseluruhan sel kita. Sebab dalam badan kita ni ada 30 trilion. Okey, so bila 330 bilion ni setiap hari di renew, okey, di replace, diganti, dia mengambil masa 80 hingga 100 hari. So dalam masa tempoh ni ada 30 trilion, okay, sel badan kita yang akan diganti, ditambah baik semula. Okay, so dia menjadilah kita yang baru. Jadi kat sini kenapa kita kata bila minum shake dia akan repair kita punya sel, betul tak? Okay, kita biasa dengar kan, sel kita akan diperbaharui, dia akan dibaiki kan. Okay, so ada proses-proses tu dan dia mengambil masa 90 hari hingga ke 100 hari, 80 hingga 100 hari. Jadi dekat sini dengan pemakanan yang betul akan membantu proses ni, sebab proses ni berlaku setiap hari. Okay, ada sel yang mati, ada sel yang ganti baru. Ada sel yang mati, ada sel yang diganti baru. Tapi bila kita makan makanan yang tak menyihatkan, yang tak membantu kepada pembentukan sel baru yang sihat ni, makanya kita sedang memudaratkan diri kita lah. Okay, so macam kalau katalah sekarang ni, sel kita perlukan zat dan vitamin, tapi yang kita supply ialah gula. Okay, gula dan kebanjiran gula. Tapi gula tu tak boleh nak bantu pun sel yang dah rosak ni tadi untuk dibaiki. So
makin lama bila sel rosak, dia berada dalam badan, dekat situ akan menyebabkan banyak masalah kesihatan kan. Dan juga macam mana bila kita punya sel rosak, dia lama, dia boleh jadi macam ni orang cakap macam ayat dia macam menjeruk dia menjeruk dalam badan kita, dia jadi tak keluar kan. Bila tak dikeluarkan, tak diganti dengan baru yang sihat, so dia makin lama makin jam lah badan. Kalau kenderaan kita ganti, kita tukar minyak, kita bila dengar bunyi pelik sikit dah risau, betul tak? Nak bawa, kita cepat-cepat bawa pergi repair, kita cepat-cepat bawa pergi bengkel untuk dibaiki, betul tak? Okay, bila ada bunyi je lain macam je, kenapa pula ni kan? Cepat-cepat tanya orang kan, kenapa macam tu. Tapi bila badan kita sebenarnya dia bagi signal banyak sebelum dia nak jam. Tapi kita je ambil peduli ataupun buat tak indah dengan kita punya signal tu. So, apa berlaku pada bulan puasa ialah bila kita berpuasa dan berniat. Niat ni kuncinya lah. Okay, baru kita dapat hikmah puasa tu kan. Kat situ dia punya rahsia besar. So, sistem badan kita akan automatik memformat semula condition tubuh kepada tahap yang ideal dan optimum. So, bila kita tahu condition badan kita tu, condition sihat untuk setiap sel dan jumlah ideal bagi tubuh kita, jadi dekat sini bila proses autolisis ni sebenarnya dia adalah satu proses yang mana menghapus sel-sel liar dalam badan, sel-sel yang rosak ni tadi, dari yang mana radikal bebas ataupun timbunan lemak tu akan dibakar dalam proses ni. Okey, dalam proses ni autolisis maksudnya dia automatik dia matilah. Sudah cerita mati. Okey, dia musnah. Tu dia musnah. Okey, dia auto musnah and then dia perlu diganti kan. So dia proses autolisis ni dia menghilangkan sel-sel mati ni tadi, yang rosak ataupun ada tumor ataupun ada sel kanser. Pun boleh kita boleh dapat hikmah betul-betul pada bulan Ramadan ni dalam masa lebih singkat. Kalau tadi tu 80 hingga 100 hari kan proses ni berlaku. Cuma bezanya bila bulan puasa dia berlaku dengan sangat singkat. So benda ni dia akan dibawa ke sel-sel yang rosak ni tadi, apa semua yang rosak tu akan dibawa ke hati dan disaring dan juga sel-sel liar tadi ni secara optimum dia akan diproses dinyah dari badan. Okey. So alright, so dia juga membaiki proses autolisis ni, dia baiki sel rosak, ganti sel mati dan bina sel baru. Okey, kat situ penyembuhan akan berlaku dengan sangat mudah, penyembuhan penyakit. Ambil peluang kalau kita ada apa-apa penyakit, this is the time yang mana kita boleh dapat manfaat yang sangat banyak dengan syarat kita makan dengan betul lah. Okay. Alright, so kesan autolisis Andrea Weiler. Okay, so kat sini autolisis tadi, sel badan kita tu diganti dalam masa 80 hingga 100 hari full kan, 30 trilion. Setiap hari ada 330 bilion sel yang rosak, mati dan diperbaharui. Okay, punya banyak sebenarnya. Kalau kita faham benda ni, kita boleh rasa macam kalau kita tak makan benda yang betul, kita sedang menganiaya sel tubuh kita. Betul tak? Betul tak? Okay. Jadi kat sini 10 hari pertama sel kita akan diperbaharui sebanyak 10% sel-sel tubuh manusia. And then 10 hari berikutnya 66% sel-sel tubuh badan kita akan diperbaharui, dan juga 10 hari terakhir itu memperbaharui 100% sel tubuh. Secara keseluruhan sel-sel badan kita ni akan diperbaharui dalam masa 30 hari. Shortcut yang tadi 90 hari, okay, 90 hari, so now dia jadi 30 hari. Disingkatkan. Kat situ hikmah puasa secara sains tubuh kita kan.
Kalau hikmah yang ada dalam bulan puasa yang lagi tak nampak tu memang tak nampak lah kan ganjaran dia. Okey, tu bukan kerja kita. So kerja kita ialah makan makanan sihat supaya kita dapat manfaat sepenuhnya daripada nutrition yang kita makan, dan juga untuk sel baru kita ni diganti jadi sel baru yang sihat. So berpuasa dia akan merangsang proses autofagi. Okey. Proses ni ditemui, nama ni apa semua ni, kisahnya ditemui oleh seorang saintis Jepun, dan dia dapat hadiah Nobel lah juga daripada dia punya kajian ni. Okey, tapi hakikatnya manfaat puasa ni kita dah tahu, Rasulullah memang dah sampaikan kan. So benda ni dah lama, cumanya dibuktikan secara saintifik oleh orang Jepun. So sel rosak, protein rosak yang tak diperlukan dalam badan, yang bertoksik, sel-sel yang bermasalah, semua ni akan diganti dengan sel baru yang sihat. So dia ada proses dia yang mana sel tu akan mati, akan dinyahkan dari badan. So macam sekarang ni, contoh kita punya badan ada banyak mungkin pernah cedera ataupun makan benda-benda yang bertoksin, ataupun ada radikal bebas, apa pun makanan ataupun apa jua sel-sel yang dalam badan kita yang tak sihat tu, kita kena tunggu 90 hari 100 hari baru dia nak ganti. Tapi bila dalam bulan puasa, okey, autophagy ni maksudnya dia makan dengan sendiri, dia akan sel tu dia makan sendirilah. Dia makan antara sendiri yang rosak tu untuk diganti dengan sel baru yang sihat. So berpuasa ni dapat merawat dan juga memulihkan tubuh badan, yang mana penyingkiran toksik yang menyebabkan masalah nyanyuk dan juga Parkinson berlaku. Kita akan semula sisa protein yang terpakai dan menghasilkan tenaga untuk membaiki sel yang rosak dan menghasilkan sel baru yang sihat dan kuat. Dia punya proses sains dia tu ada panjang. Okey, kalau nak buat sesi, nak belajar autophagy, memang kena buat kelas itu sahaja, khas macam tu. Okey, so saya nak kongsikan satu video yang menjelaskan this course yang adalah a brief sharing lah. Okey, dia akan diterangkan dalam bahasa Inggeris. Kalau siapa tak faham boleh tanya. Kalau tak, saya tak translate lah. Mungkin saya tak translate, tapi kalau perlu translate nanti bagi tahu, okey? Each stage of the Tak clear. Kejap. Sekarang ni kalau tak nampak, saya dah share sound pun tak dengar Sound pun tak ada. Macam mana Kejap. Saya stop share dulu. Alright. Kejap. Saya cari.
the body starts the cleansing process. Alright, kitchen. In each stage of the 30 days of fasting. Okay, so ni dari awal Alright. In each stage of the 30 days of fasting. Stage 1. During the first couple of days of fasting, both blood sugar level and blood pressure drop. The body starts the cleansing process, and the first few days are the hardest as they are usually accompanied with headaches, dizziness, nausea, and intense hunger. Stage 2. During the second stage, the body becomes accustomed to the fasting schedule and the digestive system is able to rest. The digestive system focuses its energy on cleansing the body and healing the cells as the white blood cells in the body start to become more active. During this stage, the organs start their repair process as well. Stage 3. By the third stage, energy levels will have increased, your mind is able to concentrate better, and an overall feeling of wellness overtakes you. During fasting, the body's healing process becomes a lot more efficient, and so the body repairs any damaged cells during this stage. During this stage, the colon, liver, kidney, lungs, and skin are detoxing by eliminating toxins. Stage 4. During the last 10 days of fasting in Ramadan, the body has become accustomed to the fasting process. Your body becomes more energetic and you experience improved memory and concentration. At this stage, the organs are finishing up their healing process, and once all toxins are removed, the body is able to function at its maximum capacity. These are just some of the physical benefits of fasting that will take place within the body. But the spiritual benefits this month are far greater than anything mentioned here. Okay, so okay tak? Siapa perlukan explanation? Kalau semua okay, so kita just proceed lah. So macam tu lah dia setiap setiap fasa kan, bulan puasa tu dia ada dia punya fasa dia. Okay, alright. Jadi kat sini okay, lebih ringkasnya saya bantu penerangan untuk fasa ni dekat slide saya yang seterusnya. Okay, so dia punya rumusan dia apa? Okey, pada fasa 1, hari pertama hingga kedua tu, gula dalam badan kita akan menurun. Okey, jantung berdegup perlahan, glikogen akan ditarik keluar dari otot dan menjadikan otot berasa agak lemah. Okey, tindak balas badan kita akan rasa pening, rasa nak muntah, lapar, mulut berbau. So, ni antara benda yang berlaku, dan lebih-lebih lagi pada orang yang tak pernah nak ada training buat puasa lah, kan? Dia nampak tak saya punya slide? Tak nampak sorry. Nampak ke? Tak nampak. Kena pasang. Okay, nampak Okay, so bila orang tak ada training kan before puasa, so memang badan dia jadi lagi sangat weak lah kiranya. Okay, berbanding kalau kita yang dah biasa berpuasa. Okay, so bila fasa yang kedua, hari 3 hingga hari ke-7, lemak mula dipecahkan untuk tujuan penghasilan tenaga. So berlakunya tindakan kimia daripada gliserida kepada gliserol yang ditukarkan kepada glukos, okay, kepada gula, kepada tenaga. So fasa ini juga berlaku detoksifikasi, okay, yang menyebabkan badan dan juga kulit kita terasa lebih berminyak, dan selain itu organ detox seperti paru-paru berasa kurang selesa. Pada fasa ini juga aktiviti sel darah putih meningkat sekaligus meningkatkan sistem antibodi badan. Okay, and then next fasa ialah proses detoksifikasi berlangsung, yang mana sel-sel mati, okay, dan rosa akan dikeluarkan. So proses penyembuhan ni lebih mudah berlaku. Malah penyakit lama, okay, kalau kita tiba kan macam dulu pernah injured ke, pernah ada apa-apa penyakit kan. So penyakit lama pun kita tiba-tiba macam kenapa rasa sakit kan. Benda tu mungkin juga berlaku. Okay, so kerana sel
sel tu nak diperbaiki. Jadi sel tu dia usik lah kat situ kan. So bila berlakunya proses baik pulih ni, maka kita akan rasa sakit balik. Tapi dia bukan kerana sakit tu datang, tapi sel kita tu yang nak dibaiki. Sama juga dengan bila kita ambil nutrition, kita ambil shake, dalam tempoh bulan pertama mungkin kita mengalami penurunan berat badan, yang bulan berikutnya mungkin kita tak berapa nak turun, tapi kita punya tiba-tiba yang dulu ada sakit, kenapa tiba-tiba tempat tu sakit balik, apa semua tu sebenarnya adalah satu proses yang mana sel-sel kita tu sedang dibaik pulih. Cuma bila bukan bulan puasa, dia ambil masa sehingga 100 hari kan. Tapi bila bulan puasa, dia ambil shortcut masa dalam masa 30 hari. So this is the process. Okay, so pada fasa ini juga tenaga akan dipertingkatkan dan fikiran menjadi lebih jelas. So fasa 4, badan dia dah mula selesa dengan puasa, proses pemulihan masih berlaku dan hasilnya pernafasan kita menjadi lebih baik dan kualiti darah meningkat. Daya ingatan dan juga tumpuan juga meningkat. Okey, pada fasa ini organ akan mengalami proses terakhir baik pulih sel. So tubuh dapat berfungsi dengan kapasiti yang maksima. Itu dia apa yang berlaku dalam fasa-fasa yang berlaku dalam autolisis pada bulan puasa. Tapi bila bukan bulan puasa, the same goes. This fasa tetap berlaku, cuma tempohnya lebih lama. Okay, dia lebih lama. Jadi kalau kita tengah on program, janganlah baru 1 hari 2 hari dalam group coaching dah expect kita nak coach cakap nanti macam ni macam tu, semuanya nak cepat. Dia ada masa tempoh dia. Okay, so ini antara tips yang kita boleh amalkan. Okay, yang kita boleh buat lah. Okay, nak menjelang Ramadan kan, dah nak tiba ni. So siapa yang ada merokok, kan, siapa yang merokok bolehlah berhenti merokok. Sebab apa? Bila merokok, sel kita rosak. Okay, sel kita rosak. Jadi dah lah, kita sekarang bulan puasa, kita nak baiki sel, tapi kita masih lagi merokok, yang mana sel rosak masih ada, sel yang nak baik pulih pun tak dapat nak pulih dengan sepenuhnya. Okay, lepas tu minum air. So tak ada alasan untuk tak minum air. And then sekejap anak saya, sekejap Okay, so ambil manisan. Kita kan yalah, namanya berbuka, kita nak recover kita punya energy. So energy tu dapatkan daripada buah-buahan. Kalau kita ambil sunnah, maknanya kita boleh ambil buah kurma kan. Semua pun maklum benda tu. Tapi untuk kuih-muih yang jenis-jenis tu, senang cerita elakkan ataupun tak payah ambil pun tak apa. Kan? So kita nak, kalau kita ambil gula yang dari sumber bukan semula jadi, dia akan cenderung membuatkan kita punya insulin dalam badan tu akan spike dengan sangat tinggi. Kita tak nak benda tu berlaku bila kita sedang berbuka puasa, sebab kita kosong kan. Kita satu hari tu kita memang, kita tak nak kita punya sel badan, kita punya sistem badan terperanjat dengan tiba-tiba dengan kebanjiran gula yang banyak dalam badan. Okay, so and then boleh je bersenam. Okay, sebelum berbuka, waktu berbuka tu kita boleh bersenam, ataupun pada waktu sahur pun kita boleh ambil senam, tapi yang ringan sahajalah. Okay, kalau nak bersenam, kalau rasa tak ada masalah pun untuk bersenam, tapi waktu tu kena pilih lah. Okay, and then kalau waktu berbuka pun, dah berbuka pun lagi boleh, sebab kita dah ada, kita boleh minum, kita boleh ambil makanan masa tu kan. And then tingkatkan pengambilan fiber. Okay, fiber ketika berbuka supaya kita punya sistem badan dapat terima lebih banyak lah vitamins yang diperlukan oleh
badan untuk baiki sel ni tadi. Kita sekarang nak fokus why nutrition Herbalife is the best option, the best makanan waktu berbuka tu, sebab kita nak dapatkan manfaat sepenuhnya Ramadan ni supaya sel badan kita tu diperbaharui dengan sel yang sihat. Kan, sel yang sihat, sebab kita tahu shake kita ni penuh dengan, lengkap dengan nutrition. Jadi tambah pula dengan makanan lain yang tinggi nutrisi. Jangan macam ni kita ambil shake, yes, tapi makanan lain-lain tu hari-hari kita ngadap yang tak sihat. Kan? Rugi. So kita fokus untuk ambil makanan yang lebih sihat. Dan juga kalau nak awet muda, siapa suka? Lagi-lagi lah yang dah umur 40 ke atas ni kan. Macam saya ni memang saya antara kenapa saya suka dengan shake Herbalife dan memang fall in love, sebab saya punya target yang tu nak, saya suka tengok orang sebelum jumpa Herbalife, belum tahu Herbalife, saya suka tengok dia macam nenek-nenek, macam makcik, dia orang suka makan sayur kan, makan ulam-ulam. Saya dulu tak pandai beria ke yang buat baik tu semua, saya tak pandai, saya tak suka. Tapi saya suka tengok orang yang sihat macam tu kan, sampai dah umur lanjut pun masih nampak awet muda, macam best je. Dan tak pernah terbayang pula nanti saya pun boleh buat macam tu. So Alhamdulillah, bila kita dah ada mindset sihat, so actually benda tu dia datang sendiri je, dia automatic je, tiba-tiba boleh makan ulam kan, and then boleh makan lebih banyak sayur lah, tu yang amazingnya. And then mengurangkan berat badan. Okay, ini tak berlaku kalau kita tak patuh pada kita punya meal plan. Okay, meal plan nak kurus, nak turun berat, mesti kita kena patuh. Kalau kita tak jaga makan, so tak ada point. Sebab apa? Kita tahu as a basicnya ialah calorie intake kan. So sama je, walaupun bulan puasa, it goes back to calorie intake kita macam mana. And then kalau kita tak jaga, so orang kalau tak faham, dia boleh bulan puasa pula naik berat badan kan. Lagi kan raya. Sebab apa? Setahun sekali jumpa bazar Ramadan, dia pergi layan bazar. Dia tak layan, dia layan tekak lah. Senang cerita, dia layan tekak. Okay. So kurang cerdik lah macam tu kan. Jadi kita yang dah makan makanan sihat yang cerdik ni, so siapa minum shake sebenarnya dia adalah makanan cerdik untuk orang cerdik. Makanan pintar untuk orang yang pintar. Okay, so kita semua dah bijak kat sini, bijak memilih, bijak makan. So dapatkan all this manfaat. Ini meningkatkan kecerdasan otak. Kita dapat jimat kan. Bila kita dah tahu makanan sihat, kita dah tak sibuk lah nak pergi bazar Ramadan tu tiap-tiap hari nak kena beli makanan, tak ada kan. RM30 pun tak cukup kan, RM50, Masya Allah, biasalah kat situ. Kan. Jadi bila lagi satu, okay, apa dia bulan puasa ni dia dapat overhaul badan kita. Kan, kereta kalau dah jam dia kena overhaul. Inilah time badan kita nak overhaul. Okay, autolysis dan self digest akan berlaku. So dia akan menurunkan tekanan darah dan mengurangkan ketegangan, meningkatkan tenaga batin, tidur dengan lebih nyenyak dan meningkatkan kecantikan kulit. Siapa nak cantik? Siapa suka cantik? Siapa suka? Siapa yang tak suka kan? Okay, so rahsia puasa kesihatan jantung, menurunkan kolesterol, visceral fat dan bad fat. So siapa yang lingkaran perut berlebihan, okay, ambil this peluang, this bulan Ramadan, biasanya memang dapat keluarkan, boleh dapat menurunkan inci perut kita. Okay. Kenapa? Sebab kita betul-betul dapat metabolize. Okay. Sebenarnya lemak dia, sel lemak sama. Okay. Sel lemak tak hilang kan. Yang hilang cumalah titisan-titisan lemak yang ada dalam sel lemak tu. So sel lemak ni dia akan oxidize. Dia ada satu proses yang mana dia akan dioksidasikan. Yalah, oxidize kan. So benda tu dengan bulan puasa ni kita supply oksigen pada dalam badan kita, and then kita betul-betul
puasa, lemak dekat perut dia akan hilang. Berapa banyak depends dengan badan sendirilah, bergantung pada masing-masing. Okay, so kita dah pukul berapa ni? Masa dah time ke? Alright, so rahsia puasa. Okay, Profesor Nikolev dalam bukunya Hungry for Healthy mengatakan setiap orang harus berpuasa. Nampak? Mak Saleh pula kata harus berpuasa. Okay, kita memang kalau Muslim kita memang dah diwajibkan kan, ada dalam rukun Islam kita. So setiap orang harus berpuasa dengan berpantang makan selama 4 minggu setiap tahun agar ia memperoleh kesihatan yang sempurna sepanjang tahun. Nampak tak? 4 minggu je. Kan? Sebulan je. Dia tak cakap lah Ramadan kat sini. Tapi kita memang orang Islam memang ada 1 bulan yang memang dah diperintahkan. Sebenarnya perintah tu untuk bagi rehat lah kita punya enjin kan. Enjin perut kita tu. Enjin kita punya badan. So kat situ. So, alright. So far so good. Okay. Saya rasa saya dah boleh berhenti dulu kot. Kat sini. So ada apa-apa soalan? Nanti next week kita sambung lagi. Siapa nak tahu macam mana shake kita tu dan juga macam mana actually dia boleh bantu untuk turunkan berat kan, boleh how kita nak relate kita punya shake dengan kita punya tu semua, tu next week lah. Okay guys. Alright, so saya buka untuk soalan. Okay, Mama Hakim. Yes, okay, kita sambung lagi sesi seterusnya minggu depan. So saya buka untuk soalan, and then kalau dah tak ada soalan kita boleh bersurai. Okay, so ada soalan ni. Hakim, suka merokok, how to stop? Okay, so saya how to stop is first memang nak kena diri sendiri, nak kena nekat lah kan. Nak kena nekat. It's something yang benda tu memang semua orang, bukan semua orang, pada perokok lah benda tu dia adalah satu ketagihan, betul tak? Okay, jadi untuk stop maknanya you have to ada strong desire kan, strong desire, matlamat why you nak stop, and then you stop. Okay, itu one thing dari segi target. Untuk yang bestnya, Hakim dah berapa lama dengan shake, dah minum shake berapa lama? Berapa lama? Boleh jawab tak berapa lama? Baru 2 bulan mengamalkan Shake Herbalife. Okay. Alright, thank you pada yang join malam ni. Okay. So, untuk baru 2 bulan, no problem. Hakim, dia mesti ni tahu sebenarnya bila kita amalkan shake ni, and then Hakim saya nak suggest untuk ambil T-Mix. Dah ada T-Mix tak? Okay, ambil T-Mix. Sebab dalam kita bila kita ambil shake dengan T-Mix ni, bila kita konsisten dengan program, insya-Allah rasa nak merokok tu automatically sendiri je tiba-tiba rasa rokok tu tak sedap. Ini adalah experience ramai orang dan juga termasuk husband saya sendiri. Hajar Aswad pun kata benar. Okay. Dia bila kita amalkan full nutrition, is automatically lidah dia rasa tak sedap untuk merokok. Yang tu saya memang dengar beramai yang bagi feedback macam tu. Okay, beramai bagi feedback macam tu. Bila dia minum shake, and then bila dia ambil T-Mix, betul-betul dia ambil and then dia memang amalkan, dia tak adalah immediately bulan ni you baru start and then bulan ni you terus boleh berhenti. It depends on apa yang you punya target. Kalau dapat is a bonus kan. Tapi yang saya punya experience dengan kawan-kawan yang merokok, mostly dia akan stop merokok sebab rokok tu dah tak sedap.
tiba-tiba rokok tu dah tak sedap dah untuk diambil. Macam tu. Saya cadang untuk kalau belum pernah ambil T-Mix, boleh minum T-Mix. Ambil. Sebab T-Mix ni salah satu fungsi dia pun boleh untuk menghilangkan ketagihan. Rasa ketagih tu dia akan boleh hilang. Alright, tu ada juga ni CKM dia sharing, boleh amal NW, ada tulis dalam buku Dr. Luis Ignaro. NW bagus untuk orang yang ketagihan kafein dan rokok. Okey, sebab bila pusat ketagihan tu dia sama je, bahagian otak yang sama untuk ketagihan. Baik ketagih gula, baik ketagih dadah ataupun whatever ketagihan, dia merangsang bahagian otak yang sama. Jadi kat situ kalau orang yang masih suka makan gula pun sama je. Ambil T-Mix. Bukan untuk smokers je tau. Ni untuk semua orang yang macam, ya Allah tak boleh nak berhenti makan. Kenapa masih nak berhenti makan? Tak boleh berhenti makan. Sebab apa? Salah satunya ialah juga bila kita banyak toksin dalam badan, toksin tu dia akan trigger kepada untuk tambah lagi tau. Dia boleh trigger kita nak kepada all this craving things tau. So apa cara strateginya? Salah satunya ialah banyakkan ambil T-Mix. Jadi air minum kita tu tambahlah tambah teh kan. Macam itulah. Okey. Ada lagi soalan lain? Kalau tak ada, kita sambung next week. So far okey tak? Hari ni dapat sesuatu? Dapat sesuatu tak? Cuba bagi feedback. So saya sama, barulah saya excited ni nak sharing lagi. Kan? Alright. Okey, sangat okey, dapat banyak manfaat. Alhamdulillah. Okey, seronok topik ni. Saya seronok nak dengar. Jadi saya baru saya seronok untuk sharing lagi nanti. Kan? Kalau semua orang saya tak tahu macam ya je ni. Kan syok sendiri pula fungsi. Kan? Alright. Okay, so semoga apa yang kawan-kawan dapat dari sharing Yati malam ni dapat amalkan and then dapat sampaikan. Okay, dapat sampaikan dekat Koci. How kita nak dapatkan orang tu untuk betul-betul faham tentang nutrition. It start with us. Start dari kita dulu. Kita yang memang wow, this is amazing kan. Bila kita minum shake ni, kita tahu ya Allah ni best sangat. So bila kita dapat rasa tu, kita faham untuk kita, so kita tak macam kadang-kadang tak banyak kerja sangat pun nak yakinkan orang tengok kita pun dah yakin macam tu, sebab kita sendiri yakin. Alright, okay, so sekian saja malam ni, jumpa next week. Okay, Assalamualaikum. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah.
Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa Terima kasih. Assalamualaikum. See you next week. ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya